Walaupun sebenarnya memang Bel lah penyebab dan pembunuh dan dalang kepada semua ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana konco-koncoku. Welcome to my channel. Terima kasih kerana klik video ini untuk mengetahui konten yang saya keluarkan every week. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe dan on your notification untuk mengembangkan lagi channel saya ni. So pada minggu ini, kes yang saya ingin bentangkan kepada korang semua adalah kes pembunuh bersiri. Tapi lainnya, selalu korang dengar pembunuh bersiri ni datang daripada jantina lelaki kan. Tapi kali ini saya akan bawakan seorang pembunuh bersiri wanita. So never further, jump into the deep case. Belle Gunness adalah seorang wanita yang dilahirkan pada 11 November tahun 1859 di Norway. So, diorang ni sebenarnya keluarga yang sangat miskin. Ayahnya merupakan seorang tukang batu dan juga tukang silap mata sebagai rezeki tambahan diorang lah untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Belle ni merupakan anak bongsu daripada 7 orang adik-beradik. Memang ramai guys. So dari zaman kecilnya lagi, actually dia dan juga adik-beradiknya yang lain ni sering membantu parents dorang lah bekerja di ladang. Pada tahun 1883, kakak Belle telah mengajak dia ni untuk tinggal di area bandar. So mestilah dia excited kan, sebab kan sebelum ni dorang di kampung dan duduk agak dalam kemiskinan. Dan di bandar baru tu kakaknya telah berjaya mendapatkan kerja untuk Belle ni sebagai pembantu ataupun zaman dulu hamba kepada satu keluarga kaya lah. Dan korang nak tahu, biarpun dia sebagai pembantu, tapi dia sangat berpuas hati kerana dia dapat merasa pakaian cantik, tempat tinggal yang selesa dan juga makanan yang sedap-sedap. Dan walaupun dia seorang pembantu, dia juga berjaya menemui pasangan hidupnya pada tahun 1884 dengan Mads Anthony Sorensen. Dan korang nak tahu ada satu perkara pelik lah yang dikatakan di Belle ni telah menunjukkan ciri-ciri mentalnya, iaitu masa perkahwinannya dia request dan juga memakai baju pengantin berwarna hitam guys. Dia pun dengan suaminya try untuk buat perniagaan pastry tau. So diorang buka kedai, tapi malangnya kedai itu tak menguntungkan sangat, sehinggalah pada satu masa tu kedai mereka tiba-tiba terbakar secara misteri. Dan mereka pun mendapat duit pampasan daripada kebakaran tersebut lah. Tanpa syarikat insurans tu mengenal pasti ataupun menyiasat, ialah zaman dulu-dulu kan. Mereka telah dikurniakan 4 orang cahaya mata, iaitu Caroline, Axel, Marital and Lucy. Tetapi guys, 2 daripada anaknya tu yang paling besar, iaitu Caroline dan juga Axel, telah mati di usia yang muda, yang dipercayai mempunyai penyakit ataupun berhadapan dengan sakit perut lah. Yang anehnya, bijaknya Belle dan juga suaminya ni telah menginsurankan semua anak-anaknya ni, lebih-lebih lagi kepada 2 orang anaknya yang besar tu lah. So bila dorang dah meninggal dunia, mereka mendapat duit keuntungan insurans daripada kematian anak mereka. Setelah Belle merasakan senangnya nak buat duit kan, so tanpa berfikir panjang dia adalah memasang strategi, which is anaknya dah mati kan 2. So dia merancang untuk menyingkirkan pula suaminya. So pada tahun 1900 suaminya pun meninggal dunia, dipercayai kegagalan fungsi bahagian jantung. Tapi tak tahu kesahihan daripada laporan tu. Adik-beradik suami dia ni merequest untuk dibedah siasat, tetapi telah berjaya dihalang oleh Belle ni. Tak tahulah apa muslihat dia, tapi benda tu berjaya dihalang. Dan korang nak tahu fakta yang paling best dalam kematian suami dia ni, ngam-ngam okey, memang on point, on time. Masa kematian suaminya ni, dia baru renew new insurance. So maknanya kematian suami dia ni, dia dapat claim daripada 2 insurans, iaitu insurans yang lama dan juga insurans yang baru, which is dia dapat duit yang berganda guys daripada kematian suaminya. Dengan berbekalkan wang daripada insurans tu, dia membawa anak-anaknya 2 orang tu pindah ke Indiana dan dorang pun membeli sebuah ladang. Kan dah jadi janda kaya kan.
dan merancang untuk memulakan kehidupan baru. Tapi yang sadis tak sadis lah, which is orang heran macam boleh dianggap Belle ni wanita yang malang. Kerana kan dia membeli sebuah ladang, tapi ladang dan juga kedainya habis dijilat api, dia telah meminta klaim dari insurans. So sekali lagi Belle ni mendapat duit yang banyak daripada kebakaran dan juga kerosakan yang dia klaim dari insurans. Dalam masa yang sama juga Belle sempat bertemu kekasih barunya, kekasih hatinya lah, merupakan seorang duda kaya iaitu Peter Gunness. Peter ni pula mempunyai seorang anak duda lah. Yang peliknya guys, lepas seminggu dia kahwin dengan Peter ni, anak tirinya itu meninggal akibat sakit perut. Dan selepas 6 bulan selepas tu pula, suaminya tu iaitu Peter Gunness meninggal dunia. Sebab kematian Peter ni pula akibat daripada terjatuhnya mesin penguli daging tau, yang peliknya. Walaupun pihak insurans dan juga hospital merasa kemalangan tu agak pelik, tapi disebabkan oleh lakonan yang super power daripada Belle ni, menyebabkan pegawai-pegawai tu pun macam oh sudahlah, kesian. So dorang pun membagi duit insurans kepada Belle. Belle ni memang hebat lah, di mana dia lari daripada hukuman bunuh ataupun whatever tu. Dalam masa sama pula dia dapat duit daripada insurans. Memang dia bijak lah, which is dia just buat kerja tu untuk mendapat duit yang banyak menampung kehidupannya. Seterusnya, Belle ni try untuk test market lah konon, which is dia mengiklankan dirinya sendiri di akhbar yang kononnya dia sedang mencari jodoh, dan ditulisnya di situ dia adalah seorang janda berhias ataupun janda yang kaya lah, yakni boleh menarik perhatian orang ramai. Di situ Belle sempat memilih pasangan mana yang dia mau, which is dia pilih orang yang single dan juga kaya. Sebelum dia berkahwin, pemuda-pemuda tersebut mestilah berjumpa dengannya dengan membawa bukti bahawa dorang adalah seorang yang berduit dan berharta. Geran rumah ke, emas, permata ke, harta benda. Bawa sekali berjumpa dengan Belle. Dan lepas tu lelaki berkenaan lenyap dan hilang begitu saja secara misteri. Polis tidak melakukan pencarian kerana tiada aduan yang dibuat. Lagi satu, Belle ni bijak di mana dia pilih lelaki yang memang single, tiada keluarga, family member tak ada. So bila hilang memang tiada orang nak cari ataupun laporkan kepada pihak polis. Tapi pada suatu hari dia telah menjemput ataupun memancing seorang lelaki yang bernama Andrew Helgine yang mempunyai saudara lelaki guys. So di mana bila Andrew ni hilang, saudara lelakinya telah cuba untuk mencari Andrew lah. Petunjuk yang terakhir adalah surat cinta ataupun surat iklan daripada Belle. Saudaranya pun menulis sepucuk surat untuk melawat dan bertanya mengenai saudara lelakinya Andrew kepada Belle. Tapi malangnya dia sudah terlambat dan surat tu tidak dilayan sama sekali. Seterusnya guys, Belle telah melakukan satu rencana ataupun plan yang sangat bijak, di mana dia menulis sepucuk surat yang mengatakan bahawa dia telah diugut oleh seorang lelaki yang bernama Ray Longfer, iaitu merupakan pekerja ladangnya jugalah. Dalam surat itu menyatakan bahawa Ray ni mengugut dia yang kononnya ingin membunuh dan juga membakar rumah mereka. Dan juga guys, pada malam yang sama 28 April 1908, ladang dan juga rumah Belle telah terbakar pada hari yang sama diantar surat, okey? Dan dalam timbunan kebakaran tu terjumpa 4 mayat, iaitu 3 orang kanak-kanak dan seorang wanita tanpa kepala. Lantas polis pun dapat surat siang tu, lantas diorang pun menangkap Ray dan mencaki Ray adalah suspek utama dan penyebab kepada kematian satu keluarga tu. Dalam aktiviti pencarian tu juga, pihak polis telah menemui jam tangan Andrew, iaitu mangsa Belle yang sebelum-sebelum ni lah. Tapi polis tak dapat mengaitkan isu tersebut dengan Belle kerana kekurangan bukti dan tiada motif. Walaupun sebenarnya memang Belle lah penyebab dan pembunuh dan dalang kepada semua ni. Pihak polis beranggapan yang mayat tiada kepala tu adalah Belle guys. Tapi sebenarnya diorang pun tak dapat pastikan sebab diorang try untuk cari kepala mayat tersebut tapi tidak dijumpai. Sebaliknya diorang hanya menjumpai gigi Belle di dalam runtuhan rumah sebab kebakaran tu. Tapi yang peliknya
gigi tu bersih, okey, macam tiada kesan terbakar ke arang ke, tiada. Ray pun ditangkap dan juga dipenjarakan, tapi taklah sampai hukuman mati. Pun guys, Ray ni telah meninggal dunia di dalam penjara, dan sebelum dia meninggal tu dia buat pengakuan dengan imam dorang lah, yang mengatakan bahawa dalam kes tersebut dia langsung tidak tahu menau dan dia bukanlah pembunuh ataupun penyebab kepada kebakaran rumah Bell tu. Sebaliknya, Bell adalah perancang ataupun dalang utama dalam semua kes kehilangan orang, pembunuhan dan banyak lagi lah. Yakni dia mengaku bahawa Bell melantik dia untuk membantu dalam menguruskan mayat-mayat orang tersebut, mayat-mayat orang yang hilang tu lah. So kiranya dia ni macam mangsa keadaan lah. Sebagai contoh guys, dia disuruh untuk membunuh mangsa tersebut dan juga melapah mayat-mayat tu dan diberi makan kepada khinzir-khinzir. Selebihnya pula dia disuruh tanam di sekitar rumah. Ray juga memberi keterangan dan juga memberitahu pihak berkuasa di mana mayat-mayat tersebut dia telah tanam. Kes tu pun macam contoh tergantung lah, sebab diorang still tak pasti sebenarnya Bell masih hidup ataupun tidak. Tapi bila diikutkan dan juga ada sedikit percanggahan dalam penyiasatan, di mana sebelum hari kejadian Bell telah mengeluarkan semua harta dan juga simpanannya dari bank guys, and then terus lesap macam tu je. Kononnya dia mati dalam kebakaran itulah, tapi sebenarnya menjadi misteri. Dan juga dilaporkan pembunuhan dan juga mangsa yang dia telah bunuh lebih kurang dalam 42 orang guys, tidak termasuk ahli keluarganya sendiri. Kisah Bell ni terbengkalai macam tu je, sehinggalah beberapa dekad kejadian yang sama, yang hampir sama telah berlaku di Amerika Syarikat guys. Dan juga beberapa orang mensyaki dia adalah Bell kerana pembunuhan dan juga request insurans tu sama macam apa yang Bell buat. Namun hanya kata-kata tidak dapat menentukan bahawa itu Bell ataupun bukan. Dan penjenayah tu mati di dalam penjara tanpa menjalani hukuman guys. So kiranya Bell ni misteri sampai sekarang. Dan berakhirlah kisah Bell yang mengaut keuntungan dan juga hidup mewah daripada mengaut insurans kematian ahli keluarganya. So ya, apa pula pendapat korang mengenai kes ni? Ataupun korang ada idea-idea dan juga cerita-cerita lain yang ingin saya sampaikan ataupun saya ulaskan, just komen di bawah ataupun direct DM di Instagram ataupun IG yang linknya saya letak di bahagian description. Ya guys, ambil pengajaran sebanyak mungkin kerana itu adalah objektif utama saya. Sehingga berjumpa lagi untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum. Hantar memang.